Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Fokus Ustazah pada minggu ini adalah dalam bidang ibadah tahun 3. Tajuk kita pada hari ini adalah bersuci daripada hadas besar. Baik, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita masuk kepada isi pembelajaran kita hari ini. Pertama sekali kita tengok kepada pengertian. Kita tengok pengertian hadas. Apa itu hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Hadas ni adalah kekotoran yang ada pada diri seseorang tu, yang mana kekotoran tu menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil. Cara bersuci bagi hadas kecil adalah dengan cara berwuduk. Manakala bagi hadas besar, cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Sekarang kita tengok pula kepada hukum bersuci. Hukum bersuci adalah wajib. Dalil wajib bersuci daripada hadas. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum janaban fattahharu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Seterusnya kita lihat kepada sebab hadas besar. Apa yang menyebabkan berlakunya hadas besar? Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, wiladah. Wiladah ni adalah darah yang keluar ketika ibu melahirkan anak. Yang keempat, keluar darah haid. Yang kelima, mati. Yang keenam, nifas. Nifas ni darah yang keluar selepas ibu melahirkan. Ketika berhadas besar, terdapat beberapa perkara yang dilarang kita melakukannya. Kita tak boleh buat perkara tersebut ketika kita dalam keadaan hadas besar. Yang pertama, kita tidak boleh solat. Solat kita tidak sah jika kita solat dalam keadaan hadas besar. Jadi, macam mana kita nak solat sedangkan kita berhadas besar? Kita kena angkat dulu hadas besar kita tu dengan mandi wajib. Yang kedua, memegang Al-Quran. Kita tidak boleh memegang Al-Quran. Haram bagi kita memegang Al-Quran ketika kita dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Nak baca Al-Quran pun tidak boleh, dilarang. Yang keempat, tawaf. Tawaf ni di Mekah. Di Malaysia tak ada tawaf. Ni ketika kita berada di Mekah. Ketika kita dalam keadaan hadas besar, kita dilarang untuk mengerjakan ibadah tawaf.
Cara bersuci daripada hadas besar. Okay, yang pertama sekali, kita tengok turutan anak panah. Okay, yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Kita kena buang najis yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membaca basmalah sambil berniat. Okay, apa dia basmalah? Basmalah tu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita berniat untuk mengangkat hadas besar. Macam mana niat hadas besar? Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okay, kemudian seterusnya, membasuh tangan 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kotor dan najis. Yang kelima, mengambil wuduk. Seterusnya, yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Rambut kita ni, celah-celah rambut pun kena pastikan sampai air. Jangan bila mandi tu kita kena lurut-lurutkan rambut kita, dan juga telinga kita yang ada celah-celah kecil tu, mungkin kalau kita tak gosok, air tak sampai. Jadi kalau air tak sampai, mandi kita tu tidak sah. Jadi kita kena gosok-gosokkan celah-celah telinga kita supaya air sampai ke seluruh kulit dekat bahagian telinga. Okay, yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan. Pastikan air sampai kepada seluruh anggota badan kita. Okay, yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Okay, kita mandi tu kita gosok-gosok bahagian yang berlipat, macam celah-celah kaki, celah jari tangan, celah jari kaki, celah-celah lutut. Yang mana kalau kita tak gosok tu, air tak sampai. Jadi bahagian-bahagian tu kita kena gosok. Okay, yang akhir sekali, membasuh kaki. Yang penting, nak bersuci daripada hadas besar ni, kita kena pastikan air sampai ke seluruh anggota badan kita. Baik, di sini saya lampirkan niat mandi wajib. Kita tengok bacaannya. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada kepentingan mandi wajib. Sekarang kita nak tengok apa dia kelebihan mandi wajib ataupun kepentingan mandi wajib. Okay, dia ada dua bahagian. Kebaikan dia ada dua, iaitu dia bagi kebaikan kepada jasmani kita dan juga rohani. Okay, yang sebelah kiri tu jasmani. Okay, jasmani ni tubuh badan kita, fizikal kita. Okay, kita tengok yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Kebaikan dia, badan kita menjadi bersih dan segar. Okay, yang kedua, sihat tubuh badan. Badan kita bersih, sudah pastilah akan menyihatkan badan kita. Kemudian dengan mandi wajib ni juga membersihkan diri kita daripada bau dan kuman. Maksud dia bau yang tidak menyenangkan, bau busuk, dan juga kuman. Boleh bersihkan diri kita daripada kuman. Baik, sekarang kita tengok pula kepada rohani. Kebaikannya kepada rohani. Apa dia rohani? Rohani ni adalah
roh kita ataupun jiwa kita. Dia dalaman hati kita. Okey, kita tengok yang pertama. Membolehkan untuk solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, yang kedua, amal ibadah diterima Allah. Yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Tajuk yang Ustazah bincangkan hari ini ada juga di dalam buku teks kamu. Okey, buku teks pendidikan Islam, muka surat 80 hingga 83. Awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 80. Okey, dalam muka surat 80 tu tajuk bersuci daripada hadas, maksud dia, dan juga pembahagian hadas. Muka surat 81 hukum bersuci dan juga sebab berhadas besar dan perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Muka surat 82, di situ diterangkan kaedah bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar. Muka surat 84, larangan semasa berhadas besar dan juga kepentingan mandi wajib. Sampai di sini dulu pembelajaran Ustazah untuk hari ini. Jadi Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini menjadi manfaat buat diri awak semua dan awak dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Okey. Pesanan Ustazah, jadikan setiap perbuatan seharian kita sebagai ibadah. Okey. Kita nak buat apa pun, kita pastikan apa yang kita nak buat itu akan jadi ibadah. Macam mana nak bagi jadi ibadah? Kita buatlah sesuatu tu kerana Allah. Macam kamu belajar, tonton video Ustazah ni, ilmu ibadah. Belajar tu janganlah belajar saja, tapi masa nak belajar tu niat. Niat aku belajar ni kerana Allah. Itu baru jadi ibadah. Okey, belajar juga ibadah. Oleh itu, niatkan di dalam hati aku belajar kerana Allah. Apa lagi yang boleh jadi ibadah? Apa sahaja perbuatan yang baik. Tolong ibu, tolong ayah di rumah pun niat kerana Allah. Dia akan jadi ibadah. Bila jadi ibadah, dia akan mendapat ganjaran daripada Allah, insya-Allah. Okey, Ustazah ucapkan selamat belajar di rumah dan semoga anak-anak beroleh ilmu yang bermanfaat. Jadi Ustazah akhiri pembelajaran Ustazah hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.